Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari Isnin baru ni, saya telah diberitahu oleh sumber dalaman. Saya tak sebutlah sumber dalaman kerajaan ataupun sumber dalaman istana, bahawasanya Najib tidak akan diberi pengampunan penuh tapi akan diberi pengampunan separuh. Itu yang saya diberitahu dan saya juga diminta jangan dedahkan perkara ini sehingga pengumuman resmi dibuat. Jadi sekarang pengumuman nampaknya telah dibuat ataupun sekurang-kurangnya NST telah melaporkan bahawasanya sumber mereka beritahu yang Najib telah diberi bukan pengampunan tapi reduction in sentence. Itu yang telah diumum tadi atau telah didedahkan oleh NST. Bila saya diberitahu pada hari Isnin, Najib tidak akan diberi pengampunan penuh tapi pengampunan separuh, saya jawab. Saya kata mana ada pengampunan penuh atau pengampunan separuh. Either Najib diberi pengampunan atau tidak diberi pengampunan. Di antara dua tu saja. Dia Najib boleh diberi mengikut kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong lah. Najib boleh diberi pengampunan, which means dia punya sentence tu wipe out. Totally wipe out terus, ya. Sentence, ya, bukan conviction. Ramai orang berpendapat pengampunan penuh bermakna bukan saja sentence di wipe out tapi conviction juga di wipe out. Itu salah. Dia kalau baca ni undang-undang ataupun baca perlembagaan, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong boleh memberi pengampunan kepada sentence, bukan conviction. Conviction tu, pensabitan tu ialah kuasa mahkamah. Dan apabila mahkamah telah putuskan yang kita ni bersalah, we have been convicted, maka conviction tu kekal selama-lamanya. Ada orang kata selama 5 tahun, selama 10 tahun. No. Case conviction di England ni beratus tahun dulu masih kekal. Still on record. Kalau you nak check any conviction, 500 tahun dulu misalan conviction di England ni. Still there. Dalam record. Dia tidak wipe out even 500 tahun. So mana kata 5 tahun, 10 tahun conviction wipe out? No. Conviction is permanent. On record selama-lamanya. Sentence tu boleh dihapuskan dengan kuasa agung. That's all. Tapi conviction bukan kuasa agung untuk nak wipe out. Ini kita kena faham. Sebab ramai orang berpendapat kalau kita dapat pengampunan penuh, mana conviction tu pun wipe out. No. Only the sentence. So agung berkuasa either bagi kita pardon, which means the sentence totally wipe out, ataupun leniency, mengurangkan sentence tersebut, ataupun boleh defer the sentence. Sentence tu ditangguh. Kita tidak perlu menjalani hukuman. Kita conviction tu masih tergantung, masih ada. The sentence tu masih ada. Bukan sentence tu dihapuskan. No. Cuma ditangguh. Postpone. Itu boleh buat. So, Agong ada beberapa perkara dalam kuasa tangan Agong yang Agong boleh buat. Agong boleh pertama sekali beri pengampunan, pardon, bermaknanya sentence tu totally wipe out. Zero. Ataupun beri leniency. Reduction of sentence. Dan ini pun kuasa mahkamah. Kadang-kadang bila kita buat rayuan dekat mahkamah, kita kena katalah penjara 5 tahun. Kita buat rayuan, mahkamah boleh kurangkan hukuman penjara kepada 3 tahun kata. Ataupun mahkamah boleh tambah hukuman. Kita duk rayu, kita punya conviction sentence 5 tahun, mahkamah naikkan ke 8 tahun. Jadi kadang-kadang kita buat rayuan ni bahaya. Bukan saja kita rayu, benda ni dihapuskan atau dikurangkan, mahkamah boleh tambah lagi berapa tahun. Itu risiko kita ambil lah. So, Agong pun ada kuasa membuat demikian. Maknanya kita dipenjara 12 tahun. Macam kes Najib Tun Razak. Jadi,
Seri Paduka ataupun lembaga pengampunan yang diadakan mesyuarat yang diadakan di Istana Negara tu kurangkan ke 6 tahun, dan dia punya denda 210 juta pun boleh dikurangkan. Sebab sekiranya katalah Najib dikurangkan dari 12 tahun ke 6 tahun, tapi dia punya denda tu, fine tu 210 juta masih kekal. So kalau Najib tak bayar, dan kalau dia bayar pun problem. Orang ini SPRM akan siasat mana mari duit 210 juta. Awak tak declare ni. Awak sepatut declare. Kena macam kes Daim nanti. Tun Daim Zainuddin ni, dia kena charge ni bukan kerana rasuah. Bukan kerana salah guna kuasa. Bukan kerana curi duit rakyat. Dia kena charge kerana dia tidak declare. Dia tidak istihar harta tersebut. Jadi kes Najib, kalau misalan 210 juta denda tu dia bayar, dia kena declare pula mana datang duit tersebut. Dan kalau dia tak declare, satu lagi charge. Same charge macam Tun Daim Zainuddin, iaitu kesalahan tak declare harta. Ini satu lagi problem pula. Tapi kalau dia tak bayar, 210 juta tu akan bertukar menjadi penjara. Tak tahulah 210 juta tu, saya pun tak ada detail. Maknanya kalau kita tak bayar denda 210 juta, dia akan tukar menjadi hukuman penjara. Berapa tahun? 5 tahun? Saya tak tahu. So itu akan menambahkan dia punya hukuman, iaitu the sentence will increase. So itu pun dikurangkan, tapi kerajaan tak mau declare. Kurangkan ke berapa? Maknanya 210 juta tu kurang ke 1 juta. Ataupun 100 juta. Dia orang tak cerita. Sebab tak tahulah, sebab mereka tahu kalau benda ni declare pun, kalaulah 210 juta denda tu turun ke 1 juta, orang akan mengamuk, rakyat akan marah. 210 juta dia bagi diskaun turun ke 1 juta. Lagikan orang kena saman no parking pun hanya separuh saja dia punya tu. So this is kontroversi satu lagi yang akan timbul apabila rahsia tentang 210 juta tu dikurangkan ke berapa juta diketahui oleh rakyat. So the problem ni sekarang, naratif dia orang nak buat ni, Najib tidak diberi pengampunan penuh tapi diberi separuh, pengampunan separuh. Itu bohong. That's not true. Dia punya hakikat, the truth is Najib permohonan untuk pengampunan ditolak. Najib was denied his application for pardon. Instead, he was given reduction in sentence. Bukan pardon, bukan pardon. So kita tak boleh guna istilah pengampunan atau istilah pardon. Ini bukan macam dia orang kata pengampunan separuh. No. Pengampunan means satu saja. Pengampunan means zero. Dia punya hukuman jadi kosong. Dan dia keluar. Hari ini dia boleh keluar. Tapi Najib tak boleh keluar. So bermaknanya dia tidak diampun. Dan dia sentence dia ke 6 tahun tu, bermaknanya kalau selepas diskaun 1/3, kalau misalnya Najib tidak buat satu kesalahan dalam penjara, tidak maknanya bunuh orang ke whatever lah, so dia layak untuk dapat wanted remission. Ini remission. Wanted remission ni bermaknanya hukuman 6 tahun akan turun ke 4 tahun. Dan oleh kerana dia di penjara Ogos 2022, maka Ogos 2026 dia boleh bebas. Tapi kita tak tahu lagi apa akan berlaku dengan kes yang lain ni, 1MDB ni. Dan memandangkan semua orang yang terlibat dengan 1MDB ni telah didapati bersalah. Dan SRC ni, kes yang Najib menjalani hukuman sekarang ni, kes SRC ni berpunca kepada 1MDB. Maka macam mana Najib nak terlepas kes 1MDB? Misalan, kalau ikut istilah undang-undang, a fruit of a poisonous tree is poisonous. So if SRC
which is a fruit of the tree, is poisonous, maknanya the tree is poisonous. So kalau SRC ni satu jenayah, SRC ni datang dari 1 MDB, maka 1 MDB juga satu jenayah. Macam mana kita boleh curi duit misalnya SRC ni kalau tidak dari 1 MDB yang di mana banyak lagi duit dicuri. So this is going to be a problem. Sekira Najib didapati bersalah kes 1 MDB, Najib tidak boleh sekali lagi mohon untuk pengampunan. Sekali saja kita boleh buat. Tak boleh tiap-tiap kali. So lebih baik in fact Najib tunggu sehingga putus kes 1 MDB dan kita sudah tahu keputusan 1 MDB dan minta pengampunan sekaligus untuk semua kes. Sekarang ni Najib telah diampun untuk kes SRC. Kalau dia lepaslah, didapati tidak bersalah kes 1 MDB, okey. Tapi kalau dia didapati bersalah, dia tak boleh lagi minta pengampunan untuk 1 MDB. Jadi kalau 1 MDB ni katalah 15 tahun jail. Dia kena duduk lagi 15 tahun. Bermaknanya Najib akan duduk dalam jail lama. Dan ada ke reduction in sentence ni akan membantu Najib dari segi kerjaya politik. Najib akan keluar tahun 2026. Dan Najib 5 tahun akan di-ban, diharamkan dari bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya. So Najib kena tunggu hingga tahun kalau 2026 maknanya 2031. Dan kalau kita ambil kira umur Najib sekarang, bermaknanya Najib dah mungkin hampir 80. Baru dia boleh bertanding. Umur 80 baru nak bertanding sekali lagi dalam pilihan raya ataupun pegang jawatan politik, misalnya kembali sebagai Presiden UMNO. Umur 80 boleh dikatakan too old lah. Dari 2024 hingga Najib punya tahun 80 tu, we are talking about another 7 years. Banyak boleh berlaku dalam 7 tahun. Ramai orang muda akan naik dan mengambil alih jawatan dalam parti dan dalam kerajaan. So ringkas cerita, dengan keputusan lembaga pengampunan untuk tidak mengampunkan Najib tapi hanya memberi reduction of sentence, yang saya nak ulang is not a pengampunan. Bukan pengampunan separuh, is not a pengampunan. Maknanya permohonan pengampunan ditolak dan hanya reduction in sentence, kekurangan hukuman diberi, dan ini bermakna Najib tak boleh main peranan dalam politik hingga dia hampir umur 80. So more or less this is the end of Najib's political career. Riwayat Najib dalam arena politik sudah tamat. So UMNO for the next few years, sekurang-kurang satu lagi PRU 16 dan kemungkinan 2 PRU perlu reinvent itself. Dan apa Hasan Karim, ahli parlimen PKR dari Johor, berkata hari ini Zaid mesti digantikan dengan presiden baru. Kalau UMNO nak terus relevan, oleh kerana sekarang kita sudah tahu Najib tidak diberi pengampunan dan Najib tidak boleh kembali sebagai presiden UMNO, sekurang-kurang hampir dia nak umur 80, which is what we're talking about 7 tahun akan datang. So it means Najib is finished. UMNO kalau terus dipimpin oleh Zaid Hamidi akan terpaksa bergantung kepada Pakatan Harapan. So UMNO's lifeline bergantung kepada Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim nak terus benarkan UMNO hidup, maka UMNO akan hidup. Kalau Anwar Ibrahim rasa UMNO ni sudah tidak ada harga, tidak ada nilai untuk nak pancing undi orang Melayu, sebab
Anwar hanya perlu UMNO untuk undi orang Melayu. Dan di Kemaman baru ni, pilihan raya kecil Parlimen Kemaman, dibuktikan yang UMNO boleh dapat 30% undi Melayu dan 70% orang Melayu undi untuk perikatan. Dan sekira 30% undi Melayu ni turun lebih lagi oleh kerana orang Melayu kecewa tentang keputusan Najib tidak diberi pengampunan, maka orang Melayu akan abandon, akan tinggalkan UMNO lebih ramai lagi. Akhirnya UMNO kalau tak boleh dapat 20% pun undi orang Melayu, lebih baik Anwar ketepikan UMNO dan cari parti Melayu satu lagi, parti Melayu yang lain untuk membantu kerajaan, menyokong kerajaan atau bersama dengan kerajaan. Dan tidak mustahil ya, Anwar mungkin satu hari akan cuba berdamai dengan PAS. Nampaknya Parti Pribumi Bersatu susah. Parti Pribumi Bersatu ni hasrat mereka, mereka punya cita-cita ialah mengganti UMNO. So sekira UMNO is out dan sekira Parti Pribumi Bersatu tak mau bekerja dengan Pakatan Harapan sebab ialah vendetta yang lama, tidak mustahil PAS boleh dipujuk untuk menyokong kerajaan dengan syarat. Sebab kepentingannya bukan PAS. PAS tak penting join kerajaan. Kerajaan penting PAS. The government needs PAS. Anwar perlu PAS, bukan PAS perlu Anwar. So sekira berlaku satu deal, satu pakatan yang PAS boleh dipujuk dengan syarat untuk menyokong kerajaan, bermaknanya UMNO is finished. UMNO dan Parti Pribumi Bersatu, sebab Parti Pribumi Bersatu pun liability tu kepada perikatan. Dengan dia punya ahli parlimen lompat, dengan dia punya internal strife, di mana pergaduhan di antara pemimpin-pemimpin Parti Pribumi is a liability. PAS is better off without Parti Pribumi. So kalau PAS ni boleh dipujuk penyokong kerajaan, kalau syarat-syarat yang kerajaan tawar ni, offer from the government, boleh diterima oleh PAS, maka tidak mustahil PAS boleh bekerja, because PAS dulu pun dia telah bekerja dengan parti DAP dan parti PKR. So that I see is the long term lah. Mungkin tidak akan berlaku setahun dua ni, tapi menjelang PRU 16, Anwar perlu keluar dengan keluarkan satu strategi untuk nak menentukan yang Pakatan Harapan ataupun Anwar boleh kekal sebagai kerajaan. So this penolakan pengampunan Najib ni telah ubah senario politik Malaysia. It has changed the Malaysian political landscape. Everybody now has to rethink the future. Everybody has to rethink their strategy. Pemikiran lama sudah tak boleh, oleh kerana dengan Najib is out, dan oleh kerana Parti Pribumi Bersatu ni sudah jadi satu liability kepada pembangkang, dan oleh kerana UMNO ni sudah tidak ada satu pemimpin atau presiden yang kredibel, dan mereka perlu cari pengganti kepada Zahid sekiralah UMNO nak terus relevan, dan sekira mereka tak boleh cari pengganti kepada Zahid, memandangkan juga Najib is finished out of the political scene. So Anwar juga kena fikir dari segi long term, who is going to be the Malay partner di dalam kerajaan. And that Malay partner may not be UMNO and cannot be Parti Pribumi. So by process of elimination, tinggal PAS sajalah. Either Anwar nak berdamai dengan PAS, nak offer satu PAS, a deal yang PAS rasa menguntungkan perjuangan mereka. Dan kita tahulah apa dia perjuangan PAS.
And sekira Anwar ni nak pujuk PAS, he has to think more of the Islamic issues which PAS telah bangkitkan. Assalamualaikum.